Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 11, baris yang kelima daripada atas. Muka surat 11, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Demikianlah demikian huraian kaunuhu ta'ala qadiran atas qaul yang pertama, qaul Imam Asy'ari, dan juga huraian kaunuhu ta'ala qadiran atas qaul yang kedua. Qaul yang pertama, qaul Imam Asy'ari, jalanan sifat 13. Qaul yang kedua, qaul yang masyhur sekarang, jalanan jalanan yang menjalani akan dia oleh jalanan Qadi Abu Waqqas Al-Baqillani dan Imamul Haramain, sifat 20. Didatangkan huraian kaunuhu qadiran atas 2 jalanan. Dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Mana kaunuhu ta'ala muridan sampailah kepada kaunuhu ta'ala mutakalliman atas huraian yang sama. Huraian yang sama sebagaimana huraian kaunuhu ta'ala qadiran atas 2 jalanan. Kaunuhu ta'ala qadiran atas 2 jalanan. Didatangkan huraian atas satu-satu jalanan daripada 2 jalanan. Didatangkan pada huraian satu sifat sajalah, kaunuhu ta'ala qadiran atas 2 jalanan, kaunuhu ta'ala muridan sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman atas huraian yang sama. Yang mana sebagaimana saya sebut berulang kali, kita masyhurnya adalah jalanan sifat 20. Jalanan sifat 13, jalanan yang mu'tamad, jalanan yang rajih, yang kuat dalil. Tetapi jalanan sifat 13 ini ramai orang kita tak pernah dengar pun. Hak sifat 13 yang masyhur kita, bukan setakat masyhur, yang satu-satunya kita dengar sifat 20. Sifat 13 tak pernah kita dengar, sifat 24 lagi tak pernah kita dengar. Nanti dalam kitab Faridatul Faraid akan tambah lagi 4 sifat. Sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Tambah lagi 4 sifat, jadi 24. Tu lagi lah kita tak pernah dengar. Melainkan hak biasa belajar kitab Faridatul Faraid.
Tapi hak 24 sifat tu jalanan yang bukan jalanan yang muktamad dan bukan jalanan masyhur. Tak dengar, kita pernah dengar tak pelik lah. Tapi jalanan sifat 13 ni jalanan yang muktamad pun kita tak pernah dengar. Kemudian kita ni masyhurnya kita adalah aqaidul iman yang 50. Kita kan yang kita masyhurnya adalah aqaidul iman yang 50. Merangkumi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi kesemuanya 50 aqaidul iman. 50 simpulan iman. Ni pun terkadang ada ustaz, saya tak pernah dengar pun 50. Tapi ustaz capo tu memanglah saya duk belajar tu. Jadi dia tak jumlah 50 aqaidul iman ada juga yang tak pernah dengar. Tapi itu masyhur lah kitanya dah dengan aqaidul iman yang 50. Berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul. Masuk di bawah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Yang mana beriman dengan Allah dan Rasul adalah rukun asas kepada rukun iman yang 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Tapi rukun asasnya adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Yang mana dalam kitab Faridatul Faraid dia akan membicarakan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul barulah berpindah kepada malaikat, kitab, kemudian hari kesudahan, hari kiamat. Maka berakhirlah kitab Faridatul Faraid. Hari kesudahan dibicarakan berkaitan dengan barzah apa semua, sampai bicara syurga dan neraka Allah, habis kitab. Diakhiri kitab Faridatul Faraid dengan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keenam, itu sudah masuk di bawah pembicaraan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab qadar dan qada adalah berkait dengan sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Jadi rukun iman yang keenam, huraian panjangnya dalam kitab Faridatul Faraid adalah ditajuk iradah, sifat yang ke-8 dahulu. Jadi hak tu hak rukun yang ke-6. Jadi rukun yang terakhir dalam kitab Faridatul Faraid adalah beriman dengan hari kesudahan. Tapi asasnya adalah beriman dengan Allah dan Rasul, aqaidul iman yang 50. Yang mana aqaidul iman yang 50 ni terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Yang mana 2 kalimah syahadah menjadi rukun asas kepada Islam. Hak rukun 5 perkara tu. Rukun asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Rukun asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Apabila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang dibuat datang oleh Rasul. Rasul cerita bab malaikat, kita beriman. Cerita bab kitab, kita beriman. Cerita bab hari kesudahan, kita beriman. Sebab kita beriman dengan Rasul yang bawa perkara agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Islamnya penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bila kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dengan mana Allah jua Tuhan, kita akan terima secara zahir akan sekian perkara agama yang datang daripada Allah, yang dibawa datang oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadah yang kedua. Bila kita penyaksian Allah jiwa Tuhan, penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita akan terima secara zahir
akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Rasul. Rasul bawa datang bab malaikat sebagai orang Islam kena terima. Sebab datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan malaikat, itu bahagian iman. Zahir kena terima. Kalau zahir lidah kata malaikat, malaikat karuk tu tahyul, batal Islam dia. Kiamat, kiamat mana kiamat? Membazir kalau Tuhan kiamatkan dunia comel-comel ni. Dia engkar kiamat, batal Islam dia. Iman dia tak ada daripada awal lagi dah. Kalau dia engkar di mulut seumpama tu, malaikat tak ada, kiamat tak berlaku, dalam ni ada tak ni iman dia? Memang tak ada daripada asal lagi, tapi kita dah tahu tu. Sebab iman masing-masing dengan Allah. Keluar mulut, malaikat tak ada, kiamat tak berlaku. Ni batal Islam dia. Sebagai orang Islam yang ada dua kalimah syahadah akan terima. Sekarang Nabi bawa datang. Nabi bawa datang bab ibadah, terima. Bab muamalah, terima. Bab munakahat, terima. Bab janayat, terima. Ni daripada dua kalimah syahadah, rukun asas kepada Islam, rukun asas kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul. Habis dengan Allah dan Rasul ni lah aqaidul iman yang 50. Yang masyhur kitanya 50 tu jalanan sifat 20. Kalau jalanan sifat 13 jadi berapa? 36. Jalanan sifat 20 keluar aqaidul iman yang 50. Jalanan sifat 13, sifat wajib kurang dah 7. Sifat mustahil kurang dah 7. 7 campur 7 14. 50 tolong 14 berapa? 36. Kalau jalanan hak idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaum mukawinat, tambah lagi 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Jadi aqaidul iman yang 58. Pandai ada ngira tu. Takkan pandai kira duit je. Yelah, kita masyhur aqaidul iman yang 50. Tapi yang muktamaknya aqaidul iman yang 36. Tapi kita tak basic tu. Kemudian jalanan yang daif bukan muktamak adalah aqaidul iman yang 58. Pada ni. Kemudian ni hak arata ni. Kereta dak tutup enjin ke dak tutup lampu tak tahu ni. TBL 9897. TBL 9897 ni enjin dak tutup ke lampu dak tutup. Begitulah. Enjin tak tutup takut ada orang dalam kot. TBL 9897. Kemudian siapa ada hak tu? Hak terstik. Bagi lah. Bagi. Tu. Mi. Terima baik. Agak baik. So, banyak ahli ni so. Banyak ahli muslimat. Muslimin ni biasanya dia ke muslimat dah. Nak derma nak apa, ke ni. Jadi banyak ahli orang perempuan lah biasanya. Tu. Begini kau luar nak apa? So ada 100 je tu. Ada 100 je. Mana lagi kau luar tu ahli-ahli ni. Ada 100 je tu, tak banyak. Bagi dah. Bagi lagi ni. Bagi ke belakang sikit lagi betul ikut ni ya. Sebab ada 100 je tu. Lepas tu bagi-bagi pakat tengok ada seseorang. Pakat tengok je pakai kursi. So bagi kursi-kursi lepas tu pergi dia tengok
Jadi boleh tengok dalam gambar tu lah. Dalam gambar tu dia ada. Saya ni kecil je. Hot tu nampak besar-besar belakang tau. Besar-besar belakang nampak. Ni kertas besar. Saya tak kecil je. Kertas besar molek tu ada gambar apa semua. Jadi maknanya mohon sumbangan tambahan unit pondok kediaman pelajar sangat diperlukan sebanyak 20 unit pondok. 20. Anggaran sebuah pondok dalam 3,000 lah. Kemudian bilangan pelajar lelaki dan perempuan 130 orang. Jadi untuk pondok Ustaz Syafi'i kita ni sumbangan dalam bekas hijah. Sumbangan dalam bekas hijah. Tak banyak pun mana jauh tak banyak pun bekas hijah nampaknya. Jadi Ustaz Syafi'i 2 tahun 3 tahun dah tak mari. Covid kan? Covid. Ustaz Syafi'i Kemboja. Mi masuk dah Mi? Masuk. Mi tak masuk duk cerita ni orang dalam tu pengong apa benda pula duk cerita. Lepas tu nanti dalam 5 minit 10 minit terakhir tu saya beri dia Ustaz Syafi'i ceritalah apa perkembangan di pondok di Kemboja. Depan ni pun tak ada bekas hijau mana? Mana ya orang? Dalam bekas bekas derma hak biasa dalam bekas kayu tu untuk surat imam lah maknanya. Jadi untuk Ustaz Syafi'i Kemboja untuk pondok apa semua dalam bekas hijau. Bekas hijau hak bulat. Bekas hijau hak bulat. Kalau tak cukup kau pasing-pasing lah. Tengok, lepas tu pasing lah pula. Tengok, lepas tu pasing pula. Tengok pasing. Jadi jalanan sifat 13 ataupun jalanan sifat 20 mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir lah. Ini sebut berulang kali. Wajib mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu mengetahui dan berpegang secara ijmal. Terang dalam kitab Faridatul Faraid ni secara ijmal. Kemudian sama ada jalanan sifat 13, jalanan Imam Asy'ari, ataupun jalanan sifat 20 yang masyhurnya jalanan Imam Maturidi. Itu adalah mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil, jalan terperinci. Mana 13 sifat ataupun 20 sifat ni kena perinci satu-satu sifat. Bukan hanya kita belajar sifat 20 secara ringkas-ringkas. Tak memada. Kita belajar sifat 20 serba sedikit, tidak memada. Sifat 13 ataupun sifat 20 wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir, atas jalan terperinci. Sebab sekarang ni ada mereka yang seperti menonjolkan sifat 20. Sifat 13 jarang disebut. Seperti menonjolkan sifat 20 tetapi
bukan menjalani sifat 20 yang sebenar, hanya apa-apa rekah-rekah sebersedikit, kemudian diseberzikir, suruh mengatik, suruh bertariqah, biar sifat 20 meresap dalam hati. Ini bukan. Ini bukan jalanan sifat 20. Ini jalanan mereka yang tanpa syariah. Tapi mereka menggunakan, memperalatkan nama sifat 20. Jalanan sifat 13, jalanan sifat 20 wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Bukan hanya hafal-hafal, rekah-rekah sebersedikit, bukan. Ini kena jaga pula sekarang ni. Guna sifat 20, tidak hanya memperalatkan nama sifat 20. Nak menyembunyikan, mereka termasuk yang golongan yang mana mereka tidak menitik beratkan hukum syariat, ilmu syariat. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf dikesampingkan. Mereka hanya memperalatkan nama sifat 20. Tapi mereka tidak menjalani jalan sifat 20 yang sebenar. Ni kena hati-hati. Sifat 20 bukan hafal-hafal, bukan rekah-rekah, bukan sebersedikit, bukan. Kena tafsil, perinci satu-satu. Terutama sekali mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu kena perinci molek tu. Memastikan bahawa kita berakidah dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Kena perinci molek wahdaniyah. Untuk memastikan kita berpegang kul huwallahu ahad. Kena perinci molek sifat kudrah, iradah, ilmu. Untuk memastikan kita benar-benar berpegang jalanan Ahlussunnah wal Jamaah, rukun iman yang keenam, qadar dan qada. Kena perinci kudrah, kena perinci bermula daripada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Perinci molek-molek. Lepas tu sifat 20 bukan hafal-hafal, bukan rekah-rekah, bukan sebersedikit, bukan. Tafsil. Perinci satu-satu. Badan ni. Guna nama sifat 20 tapi bukan jalanan syariah yang sebenar. Golongan yang mengkesampingkan syariah. Mereka hanya tuju kepada zikir tariqah. Zikir tariqah yang sebenar yang didahulukan dengan syariat yang sempurna. Itu zikir tariqah yang sebenar. Atau zikir tariqah yang syariatnya dikesampingkan, itu bukan jalanan yang sebenar. Tanpa syariah Nabi SAW, itu bukan jalanan agama yang sebenar. Jadi sifat 13 ataupun sifat 20 atas jalan tafsir, atas jalan terperinci. Kemudian hak sifat maknawiyah yang 7. Kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, inilah jalanan sifat 13, jalanan sifat 20. Yang mana ijma' termasuk Mu'tazilah pun berpegang Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman. Mereka yang menafikan kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman sebagai sifat Allah, serta menyabitkan lawangnya dengan bahawa Allah tidak bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran, sebaliknya Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala ajizan, keadaan Allah yang lemah. Maka kafir orang ni. Mana kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, ijma' ianya adalah sifat Allah. Cuma atas jalanan sifat 13, kaunuhu yang 7 ni memada berpegang atas jalan ijmal. Jalanan sifat 20, kaunuhu ta'ala qadiran sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman, wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Itu je beza dia. Yang mana atas jalanan sifat 13, kudrah, kaunuhu ta'ala qadiran, sifat yang lain-lain tetapi retinya reti yang sama. Kudrah, sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat kudrah Allah mengada dan meniadakan tiap-tiap mumkin. Itu kudrah.
kaunuhu ta'ala qadiran, apa makna dia? Ada kudrah di zat Allah. Atau jalanan sifat 13. Jadi sifat yang ketujuh kudrah, sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Dengan sifat kudrah, Allah mengada dan menadakan tiap-tiap mungkin. Itu huraian sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Pergi pada sifat kaunuhu ta'ala qadiran, terjemahannya keadaan Allah yang kuasa. Itu terjemahan. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Dengan makna ada kudrah di zat Allah. Ni. Jadi apa bezanya antara sifat kudrah dengan kaunuhu ta'ala qadiran? Beza sifat lain-lain. Yang sama hanyalah pada reti sahaja. Kudrah sifat lain, kaunuhu ta'ala qadiran sifat lain, tapi retinya sama. Bila retinya sama, cukuplah berpegang secara tafsil sifat kudrah. Kaunuhu ta'ala qadiran berpegang secara ijmal. Itu jalanan sifat 13. Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah Ta'ala. Kaunuhu ta'ala qadiran, ada kudrah di zat Allah. Ada kudrah di zat Allah. Jadi apa bezanya? Retinya sama, fahamnya sama antara kudrah dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Ambil satu sudahlah, berpegang secara tafsil, secara terperinci sifat kudrah sampai sifat kalam. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman memada, berpegang secara ijmal. Hak jalanan sifat 20 yang masyhur bagi kita. Kaunuhu ta'ala qadiran, terjemahannya keadaan Allah yang kuasa. Apa makna kaunuhu ta'ala qadiran? Makna kaunuhu ta'ala qadiran satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kemudian sifat kaunuhu ta'ala qadiran ni menengahi antara ada dengan tak ada. Itu bicara kedudukan sifat. Pada ni. Sebab sifat nafsiyah itu khilaf ulama lah. Sifat nafsiyah tu sama ada amrun iktibari ataupun hal. Itu sifat wujud. Itu sifat wujud. Salbiyah, kidam baqa sampai ke wahdaniyah, itu sifat yang adami. Tak ada sifat tu, cuma kita reti Allah bersifat dengan kidam baqa sampai ke wahdaniyah. Sifat yang ada kudrah sampai ke kalam. Di hari akhirah, selain daripada dapat melihat zat Allah, kita dapat melihat juga sifat kudrah iradah sampai ke sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaunuhu ta'ala qadiran, sifat yang menengahi antara ada dan tak ada. Itu kedudukan sifat. Adapun atas jalanan sifat 13, kaunuhu tu amrun i'tibari. Itu bicara hak lebih dalam tu. Itu fardu kifayah. Jadi kita nak pergi kepada apakah makna kaunuhu ta'ala qadiran atas jalanan sifat 20. Sifat tu menengahi antara ada dengan tak ada, itu tak apalah tu. Kita nak ambil apakah makna kaunuhu ta'ala qadiran atas jalan sifat 20. Makna di sini bukan terjemahan, artinya. Itu terjemahan tau. Kaunuhu ta'ala qadiran artinya keadaan Allah yang berkuasa. Itu arti, itu terjemahan daripada Arab kepada bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia. Apa makna kaunuhu ta'ala qadiran? Satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kaunuhu ta'ala muridan, satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Kaunuhu ta'ala aliman, satu sifat yang melazimi bagi sifat ilmu. Kaunuhu ta'ala qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Melazimi. Melazimi ni tu kata berekeh tu. Kita tak faham pula. Sebab kita lazing ni, mana kita kau sebut kata lazing? Apa makna lazing?
Bagi kita cakap kan, oh pada kelazimannya, apa dia lazim? Ha? Sentiasa. Ha? Mana biasa? Sentiasalah. Mana kebiasaan dia gitu. Kelaziman. Ni nak letak makna mana ni? Melazimi di sini Allah bersifat dengan sifat kudrah sedia kala, Allah bersifat dengan kaunu ta'ala qadirah sedia kala. Ada kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadirah. Itu melazimi. Itu berekal tu. Ada kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadirah. Itu berekal. Tak cerai antara kudrah dengan kaunuhu ta'ala qadirah. Sebab apa melazimi? Melazimi. Jadi Allah Tuhan, Allah tu asma. Nama-nama. Ni ada dia kata Allah bukan Tuhan. Oh, kacau. Allah bukan Tuhan. Allah memang bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan yang wajib ada. Tapi kita tak dah. Allah tu lah. Akhirnya kita Ar-Rahman nama bagi Allah. Ar-Rahim nama bagi Allah. Mana pula Ar-Rahman nama bagi Allah? Ar-Rahim nama bagi Allah. Allah ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke nama bagi zat yang wajib ada. Tapi kita tak dah. Ar-Rahman nama bagi Allah. Ar-Rahim nama bagi Allah. Walaha Allah pun nama. Ar-Rahman pun nama. Ar-Rahim pun nama. Nama bagi zat Tuhan yang wajib ada. Az-zat al-wajibul wujud. Yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tu. Jadi Allah ni asma, nama. Nama bagi Tuhan yang wajib ada. Tapi tak apalah, kita sebut Allah pun. Sebab kita gitu dah. Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Asma dah timbul dah nama. Asma 99 tu lah. Jadi nama 99 tu dah timbul dah kitanya. Jadi Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah asma bagi Tuhan, zat Tuhan yang wajib ada. Jadi zat Allah, zat yang wajib ada, zat yang maujud, yang ada. Qudrah, sifat yang wujud dia, sifat yang ada. Jadi zat ada, sifat qudrah ada. Jadi macam mana qudrah, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam mana? Melazimi akan kaunuhu ta'ala qadiran. Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Sebab apa? Lazim daripada adanya sifat kudrah Allah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah sifat yang ada di zat Allah ta'ala, melazimi akan kaunuhu qadiran. Melazimi macam mana jadi itu? Seolah-olah. Ni buat timbul seolah-olah ni. Seolah-olah. Dan kita Al-Misbahul Munir, kaunuhu ta'ala qadiran itulah seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah, sifat kudrah yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah. Dan kita Pati Paridah pula, seolah-olah kaunuhu ta'ala qadiran ni lah yang tambah, yang ikat kudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melekat ke, tambah, ikat ke, diqul ibarah dia panggil. Apa diqul ibarah? Payahnya nak susun ayat biar faham apa makna melazimi tu. Jadi seolahnya ginilah. Kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada. Kemudian ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana kudrah sampai ke kalam ada di zat Allah Ta'ala? Melazimi akan kaunuhu yang 7 tu. Pada ni. Kudrah sampai ke kalam ada di zat Allah. Melazimi akan kaunuhu. Lazim macam mana? Berekal. Bersifat dengan sifat kudrah pada azal. Bersifat dengan sifat kaunuhu Ta'ala qadirah pada azal. Berekal maksud apa? Seolah-olah kaunuhu Ta'ala qadirah itulah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je.
Kalau kita faham dah melazimi, balik pada melazimi lah. Melekat, tambak ni melekat macam ada gang pula. Tambak ni macam ada tali pula. Hak saya contoh minggu lepas lah. Kertas satu zat yang ada. Putih satu sifat yang ada. Ini sifat putih tu duduk di zat kertas. Macam mana sifat putih yang ada ni, yang asalnya suku daripada zat kertas, ada di zat kertas? Macam mana? Jadi Allah Ta'ala menjadikan putih di zat kertas, serta Allah Ta'ala menjadikan satu sifat yang lain pula, kaunuhu abyad. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Gitulah seolah-olahnya. Lepas tu nak carilah, nak cek antara putih kertas tu, apa dia ada tengah tu? Ada gam ke, ada apa? Pening kepala lah gitu. Ada ni. Jadi Allah jadikan putih di kertas, serta Allah jadikan kaunuhu abyad di kertas tu. Satu sifat lain pula yang telah jadikan, yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Dia gitu je. Sama dengan Allah jadikan kudrah di tubuh kita. Ni. Allah letak sifat kudrah di tubuh kita. Allah jadikan kudrah di tubuh kita, Allah jadikan satu sifat lain pula. Kaunuhu qadiran, satu sifat lain pula yang telah jadikan, yang melekatkan kudrah di zat tubuh kita. Gitu je. Payuh nak faham tau. Mudah nak fahamnya, jalanan sifat 13. Ada putih di kertas, ada kudrah di zat manusia. Macam mana putih lekat di kertas, macam mana kudrah lekat di tubuh manusia? Tak payah bincang-bincang lah waktu. Cukup dah, kita faham dah. Kita faham Allah jadikan sifat putih di zat kertas. Jadi macam mana putih jadi lekat di zat kertas? Tak payah, kita faham dah. Macam mana tu pening kepala pula Tuhan letak satu, Tuhan buat sifat lain pula yang melekatkan sifat putih di zat kertas. Kena kaji pula. Ambil kanta pembesar, cek ada apa antara putih dengan kertas. Pada habis masa situlah. Lepas tu macam mana ada putih di kertas, jadi macam mana putih boleh lekat di kertas? Bincang-bincang lah, faham boleh. Ada kudrah di tubuh kita ni, ada kudrah di tubuh kita ni masing-masing. Jadi macam mana kudrah boleh duduk di tubuh kita? Cukup dah, tak payah bincang-bincang dah. Kan awak mudah, itu awak mudahnya dah. Kena ingat baik, Allah bukan hanya jadikan kudrah di tubuh kita, kena ingat Allah jadikan satu sifat lain pula, kaunuhu qadiran, di tubuh kita, yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita. Sebab apa? Sebab tubuh kita ni benda yang ada, sifat kudrah sifat yang ada. Jadi macam mana sifat yang ada nak ada di zat tubuh kita? Tuhan jadikan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itulah yang menjadikan kudrah lekat di tubuh kita. Gitulah. Boleh ilmu barulah kitanya. Gitu. Allah buat dua. Satu betul Allah buat dua lah. Satunya Allah letak kudrah di tubuh kita. Kemudian Allah jadikan kaunuhu qadiran di tubuh kita. Allah letak sifat basar di biji mata kita. Allah letak sifat basar di biji mata kita. Allah jadikan satu sifat lagi. Allah Ta'ala jadikan satu sifat lagi, kaunuhu basirang tu. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat basar kita di biji mata. Allah letakkan sifat samak di gegendam telinga. Bukan Allah letakkan sifat samak saja di gegendam telinga. Allah jadikan satu sifat lagi, kaunuhu basirang, satu sifat lain pula yang melekatkan sifat samak di zat gegendam telinga kita. Dua perkara Tuhan buat, dua perkara lah. Satunya sifat samak, satunya sifat yang melekatkan samak di gegendam telinga. Allah jadikan sifat kalam di anak lidah. Allah jadikan sifat kalam anak lidah. Allah jadikan pula satu sifat lain pula, kaunuhu mutakalliman, yang melekatkan sifat kalam di zat lidah kita. Jadi payah pula jadi tu. Jalanan mudahnya, Allah letak sifat samak di biji mata,
Allah letak sifat basar di biji mata kita. Allah letak sifat sama di gengendang telinga kita. Allah letak sifat kalam di anak lidah kita. Lepas tu macam mana sifat basar, sama, kalam lekat? Tak payah bincang dah. Kat tu dah lah. Setakat ada basar di biji mata, ada sama di gengendang telinga, ada sifat kalam di lidah kita. Sekat tu je. Mana? Jadi buat mudahnya kita buat contoh pada makhluk lah. Sebab kita ni ada tak ada. Taing tuan uji tak larat lahnya. Taing Tuhan kurniakan tenaga, alhamdulillah, bangun pagi rasa sehat je. Tu Tuhan jadikan kudrah di tubuh kita. Tapi bukan Tuhan jadi kudrah saja. Tuhan jadikan kaunuhu qadirah, Tuhan jadikan satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita. Gitu. Ada ni. Itu dipanggil melazimi. Lazim daripada Allah letak sifat kudrah di tubuh kita, lazim Allah jadikan kaunuhu qadirah di tubuh kita. Gitu. Lazim daripada Allah jadikan putih di zat kertas, Allah jadikan kaunuhu abyad di kertas tu. Dia gitu je. Mana? Kenapa kudrah iradah melazimi bagi kaunuhu tu? Wujud kidam bakak. Kenapa tidak melazimi juga akan kaunuhu? Wujud kidam bakak sampai ke wahdaniyah bukan sifat yang ada. Cuma kita faham, kita reti sahaja. Ada Allah, tidak ada permulaan. Kidam. Ada Allah, tidak ada kesudahan. Bakak. Tapi diri sifat kidam bakak bukan sifat yang ada. Maka perlu kepada pelekat. Tak perlu, bukan sifat yang ada. Dia gitu je. Adapun kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada. Macam mana sifat yang ada di zat Allah. Melazimi akan kaunuhu yang 7. Mana kita? 13 ke 20 kita ni? 13 ke 20? Kena 20 lah. Memanglah rajih muktamad 13. Tapi kalau kita lajak sampai 20, boleh banyak lagi. Boleh banyak lagi. Dok, kita ngapa dah 20 daripada budak. Kita bukan baru nak kenal ni sifat Tuhan ni. Sifat 20 daripada budak kita ngapa. Jadi biarlah kita pegang, bukan apa saja. Hak 13 tu kita pegang. Dah hak tu dah gerak dah. Hak 7 maknawiyah ni. Nak pegang kena faham. Sebab kita ni bukan bacaan ni, bukan hafazan ni. Nak pegang Allah bersifat kaunuhu qadirah. Kaunuhu qadirah sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan kaunuhu ta'ala qadirah pada azali. Itu melazimi. Jadi seolah-olahnya kaunuhu itulah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Quran digemari oleh guru ni, melekat tambak Quran digemari, tapi dia panggil diqul ibarah. Payuh nak ayat biar faham apa makna melazimi ni. Kaunuhu ta'ala qadirah, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Apa makna melazimi? Allah bersifat dengan sifat kudrah pada azal, Allah bersifat dengan kaunuhu qadirah pada azal. Melazimi macam mana? Seolah-olah kaunuhu itulah yang melekatkan sifat kudrah sampai ke kalam di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kena ada seolah-olah pelekat? Sebab kudrah sampai ke kalam sifat yang ada. Wujud bidang bakak bukan sifat yang ada, maka tidak perlu kepada, tidak melazimi akan kaunuhu. Gitu je lah. Gimana? Terbang teruk dah tu. Padak teruk. Teruk. Tak lekat juga. Undur 13 lah. Ada dah tu. Tak susah dah. Ada dah 13. Tak susah dah ni. Setakat boleh. Tapi biarlah 20. Biar 20.
Apa dia kan ada lagu tu kan. Apabila kita kata senang maka senang pula. Apa lagu tu ada dalam radio tu kan. Apa dia? Mi lagu dia mana? Oh tu boleh tau. Guna-guna lagu dia. Ada anda mi. Apabila boleh maka boleh ke mana? Tak anda? Tak anda. Mana kalau kita kata boleh, insya-Allah boleh lah. Jangan awak-awak payah awak-awak. Apabila engkau kata boleh tau. Bila engkau kata boleh, lepas tu? Apabila engkau kata boleh, tahu tau. Biasa orang radio tu kan. Tu sukang tau. Ke benda apa? Sukang tau. Tak apalah. Mana? Biar kata boleh lah. Jangan awal-awal. Dah bunyi dah kan. Sifat 13. Kita pegang dah. Alhamdulillah dah. Tak payahlah jadi 20. Dah lah. Biar boleh lah. InsyaAllah. Gitu. Awal-awal ngilim pala. Payah. Kemudian dia hanya datangkan satu je huraian kaunuhu ta'ala qadiran. Dan demikianlah sebagaimana kaunuhu ta'ala qadiran dikatakan pada 6 sifat yang lagi akan datang. Sama je huraian dia. Mana? Dan kaunuhu muridan. Artinya erti kaunuhu muridan keadaannya keadaan Allah yang menghendaki. Dengan makna berdiri ada iradah pada zat Allah. Jalan sifat 13. Satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah, jalan sifat 20. Dan mustahil keadaan Allah Ta'ala ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Keadaan karihan. Dengan makna ada sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Dan kaunuhu aliman, artinya keadaan kepada Allah yang mengetahui. Jalanan sifat 13 dengan makna ada ilmu pada zat Allah Ta'ala. Jalanan sifat 20 kaunuhu aliman, satu sifat yang melazimi bagi sifat ilmu. Dan mustahil lawan kepada kaunuhu aliman, keadaannya yang jahil. Kaunuhu jahilan atau mustahil. Sifat jahil mustahil pada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu aliman lagilah mustahil. Mustahil Allah bersifat dengan jahil. Keadaan Allah yang jahil lagilah mustahil. Keadaan Allah yang jahil, satu sifat yang melekatkan sifat jahil pada zat Allah lagilah mustahil. Sebab jahil itu sifat mustahil dah bagi Allah. Jadi kaunuhu jahilan itu pun mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaunuhu hayyan, artinya keadaan kepada Allah yang hidup. Jalanan sifat 13 ada sifat hayah pada zat Allah Ta'ala. Jalanan sifat 20 satu sifat yang melazimi bagi sifat hayah. Dan mustahil keadaan kepada Allah yang mati. Mati sifat mustahil. Kaunuhu mayyitan, ada sifat mati di zat Allah lagilah mustahil. Dan kaunuhu basiran, artinya keadaan kepada Allah yang melihat. Ini terjemahan. Jalanan sifat 13 ada sifat sama, ada sifat basar, ada sifat lakau. Dan kaunuhu sami'an, dah laju sikit hari ni banyak boleh baca hari ni, banyak baris ni. Sekali buat sebaris 2 baris je, ni banyak baris ni. Dan kaunuhu sami'an, artinya erti kaunuhu sami'an, keadaannya keadaan Allah yang mendengar. Atas jalanan sifat 13 ada sifat sama pada zat Allah Ta'ala. Jalanan sifat 20 satu sifat yang melazimi bagi sifat sama. Dan mustahil keadaan keadaan Allah yang tuli. Sifat tuli itu mustahil, keadaan Allah yang tuli lagilah mustahil. Dan kaunuhu basiran. Dan kaunuhu basiran, artinya ketika kaunuhu basiran, keadaannya keadaan Allah yang melihat.
Jalanan sifat 13 ada sifat basar pada zat Allah Ta'ala. Jalanan sifat 20 kaunuhu basiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat basar. Dan mustahil keadaannya keadaan Allah yang buta. Sifat buta mustahil bagi Allah. Keadaan Allah yang buta mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya erti kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang berkata-kata. Jalanan sifat 13 ada sifat kalam pada zat Allah. Jalanan sifat 20 satu sifat yang melazimi bagi sifat kalam. Dan mustahil keadaan Allah yang bisu. Boleh banyak bagi kita gini. Baca sudahlah. Sebab apa? Huraian yang sama dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Dan dalil segala sifat ini atas kaul yang menyabit akan dia diketahui akan daripada segala dalil sifat makni yang telah lalu. Dalil pula kalau atas jalanan sifat 13 sifat kaunuhu ni wajib berpegang atas jalan ijmal. Dalil pun sebagaimana kita berpegang atas jalan ijmal lah. Dia berpegang atas jalan ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, termasuk kaunuhu yang 7 sifat kesempurnaan. Mustahil Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya, termasuk 7 sifat yang mustahil lawang pada 7 sifat maknawiyah tu. Dalilnya ada langit, ada bumi. Itu kalau kita berpegang atas jalan ijmal. Atas jalan tafsir, dalil kaunuhu ta'ala qadiran, dalil bagi sifat kudrah. Dalil kaunuhu ta'ala muridan, dalil yang sama bagi sifat iradah. Atas jalanan sifat kaunuhu ni wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil juga, yang jadi semua sifatnya 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Wallahu a'lam.